Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini untuk kesekian kalinya bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online pada pagi ini di bawah tajuk wanita mengapa sedikit dalam syurga, ramainya di dalam neraka. Anjuran dan tajaan peridu syurga ipuh. Mudah-mudahan yang menaja kita akan masuk syurga. Allah selamatkan daripada neraka. Allah himpunkan dengan para awliya dan syuhada, para anbiya, berteman dengan Nabi SAW, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawat dan melihat keadaan syurga dan neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas Nabi balik daripada Mi'raj, iaitu lawatan ke langit, dan juga melihat syurga dan neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW balik dan berkata, Uriitun nar fara'aitu akthara ahliha an-nisa' wal aghniya. Nabi sebut telah diperlihatkan neraka kepada aku,
aku telah diperlihatkan neraka kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu Nabi kata, fara'aitu aktsara ahliha, maka yang kulihat ramai yang menghuninya ialah an-nisa wal aghniya, iaitu orang perempuan dan orang-orang kaya. Bila Nabi kita SAW sebut hal keadaan itu, maka terdengarlah tangisan di sebalik tirai Masjid Nabi SAW. Orang perempuan ataupun sahabiyah menangis di atas pemberitahuan yang Nabi sebut tu. Aku tengok dalam neraka ramai di dalamnya orang perempuan dan ramai di dalamnya adalah orang-orang kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu, maka orang perempuan tanya Rasulullah, ya Rasulullah, pasal apa orang perempuan ramai dalam neraka? Jawapan Nabi satu, ya, yakfurnal ashir, mereka kufur dengan suami mereka. Makna orang perempuan masuk neraka banyak sebab derhaka kepada suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi memberi jawapan yang macam tu rupa, maknanya orang yang tidak bersuami ataupun suaminya telah mati dulu, dikira, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sudah terlepas daripada asbab, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada satu orang sahabat berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana cinta yang terlalu tinggi kepada Rasulullah, sahabat Yaman ni dia minta nak cium tangan Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuka kedua tangannya untuk dikucup dan dicium oleh sahabat ni. Maka sahabat ni pun mencium kedua-dua tangan Rasulullah. Lepas Nabi kita bagi, dia cium tangan Nabi. Dia minta pula Rasulullah, saya nak cium antara dua kening kamu Rasulullah. Nabi kita bagi juga. Maka dia mencium dari Rasulullah. Selepas itu dia minta pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak mencium kedua kaki Rasulullah. Pun Nabi kita bagi. Dia mencium kedua-dua kaki Rasulullah yang mulia tu. Setelah itu dia minta lagi. Permintaannya, dia minta Rasulullah, izinkan saya nak sujud kepada Rasulullah. Nabi kata, tu tak boleh. Tu tak boleh. Kalau boleh manusia sujud pada manusia, aku dah suruh setiap wanita, setiap isteri sujud pada suami mereka. Tapi tak boleh. Faham daripada sini bahawasanya seorang suami itu ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina, insan yang tinggi di sisi seorang wanita. Kedudukannya. Ada satu orang perempuan datang jumpa Rasulullah. Perempuan ni bila mai jumpa Nabi, dia minta Nabi bagi nasihat. Langsung Nabi tanya, hang ada suami? Ada Rasulullah. Balik khidmat dekat suami kamu. Kata Rasulullah, balik khidmat dekat suami hang. Dan Nabi kata, fa innahu naruki wa jannatuki. Suami hang nak buat kat hang, dia neraka hang ataupun dia syurga hang. Mana orang perempuan ni sangat mudah masuk syurga sebenarnya. Selepas dia taat pada Allah, dia taat pada Rasulullah, dia taat pada suami dan mendapat keredaan suami, dia akan masuk syurga. Senang sangat orang perempuan nak masuk syurga. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Masuk syurga lah orang perempuan, masuk syurga bulat-bulat. Tapi tidak orang lelaki-lelaki.
Orang lelaki lebih susah nak masuk syurga. Sebab orang lelaki dia kena selamatkan ahli keluarganya daripada api neraka. Kalau tak lepas, tak lepas. Sebab dalam Quran Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya orang lelaki ni dia kena jaga isteri dia, dia kena jaga semua anak-anak dia. Barulah dia boleh masuk syurga. Kadang-kadang seseorang itu dia berilmu. Satu orang tok guru, Sayyidina Sayyidina Muhammad, jadi isteri 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih daripada 30 orang, isteri 4. Dia tua sangat dah. Anak dia kecil-kecil lagi, macam dengan cucu. Sampai anak dia ramai, sampai dia tak kenal sebagai anak dia. Dia kata, hang siapa? Orang kata, anak Tok Guru. Oh, anak aku ke? Anak dia ramai. Saudara Sayyidina Muhammad. Waktu dia mati, salah seorang daripada anak murid dia mimpi. Dia baru masuk sebelah kaki ke dalam syurga, sebelah tak lepas, sebab tanggungan. Tu orang lelaki susah sikit. Sebab tu siapa jadi ayah, bersedia-sedialah untuk memikul dan menanggung tanggungjawab untuk melepaskan keluarga daripada api neraka. Ada orang dia berasa dia macam dia seorang je nak masuk syurga, dengan dia mengabaikan ahli keluarga dia. Dalam ahli keluarga ni yang paling susahnya ialah berkait dengan anak perempuan. Anak perempuan ni, siapa ada anak perempuan, pahala bela anak perempuan tu besar. Sebab anak perempuan ni lebih susah nak jaga daripada nak jaga anak lelaki-lelaki. Oleh kerana susahnya nak bela anak perempuan seorang dibanding anak lelaki-lelaki, malah Tuhan bagi pahala besar. Maka sebab itu Allah, seperti Nabi sebut, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Pahala besar ikut risiko besar. Anak perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak perempuan susah jaga. Contoh, dia nak keluar rumah. Dia nak keluar rumah ni, dia pakai macam mana? Orang lelaki-lelaki kalau dah pakai seluar panjang, walaupun pakai tangan pendek, tak ada masalah. Budak perempuan, dia pakai seluar panjang pun tengok seluar dia macam mana. Kalau seluar dah kita kata ketat, dia sudah dikira membuka aurat. Kalau dia pakai baju, kita boleh tahu bentuk badan dia, dia sudah dikira membuka aurat. Macam mana ayah, seseorang ayah melihat si anak perempuan yang keluar rumah macam tu rupa, dia biar ya, dia tak boleh masuk syurga. Mungkin dia nak tegur, dia kata besar dah, atau macam-macam. Maka ayah yang takut nak tegur anak perempuan yang keluar rumah membuka aurat dan menendahkan aurat, disebut dalam bahasa agama, dalam hadis Nabi, Nabi sebut dayus. Terang-terang Nabi sebut ad-dayus la yadkhulul jannah. Kalau dah dayus, dayus tak akan masuk syurga. Tu terang orang lelaki susah sikit nak masuk syurga. Dia ni susah aja sebab anak-anak kita ni, dia nak ikut orang, dia nak ikut kawan. Dia tak mau ikut perintah agama. Hari ni pula zaman orang kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Anak perempuan dah habis mengaji, dah keluar universiti. Olehnya keluarga tak akan suruh, tak akan biar dia duduk rumah, carilah kerja. Jadi bila pergi kerja, macam mana dia keluar daripada rumah? Dia pergi macam mana? Tempat kerja macam mana? Resiko dia dengan orang tempat kerja, orang lelaki khususnya macam mana? Susah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang lelaki lebih susah nak masuk syurga dibanding orang perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang perempuan seperti yang Nabi sebut tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti yang Nabi sebut tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesalahannya yang paling besar ialah suami dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Maksud yakfurnal ashir. Kufur dengan suami itu macam mana? Kufur dengan suami ini maknanya dia tidak menghargai nikmat yang Allah bagi melalui suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perempuan, subhanallah, duduklah rumah bersama suami. Tetapi bila mana dia main marah, nak marah, dia terlupa kata tu suami dia. Dia naik angin, Allahumma salli ala Sayyidina, dia mengamuk, dia lupa kata tu suami dia. Dia ingat macam anak dia tu. Dia rasa kecil ya suami dia. Faham tak? Tu bahaya orang perempuan. Orang perempuan ni kan suka beletiak, kan? Bila tengok drama ni penuh dengan letiran orang perempuan pada suami. Faham tak? Tu makna apa? Maknanya itulah warna masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah masyarakat kita. Kalau isteri ni isteri solehah, oh, suami dia tak boleh tiap kat suami. No? Dia tak boleh tiap kat suami. Sebab suami ni neraka dia ataupun syurga dia, berani tak boleh tiap. Macam mana kalau dia tak diredai oleh suami dia, neraka lah dia. Maknanya kunci syurga duduk kat suami. Sebab tu orang perempuan dia kena menghormati suami. Suami hidup pun dia menghormati, suami mati pun dia menghormati. Suami hidup pun dia jaga, suami mati pun dia akan jaga. Satu masa saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami waktu tu musim durian. Jadi selalu kita beli durian, kita kena tipu. Kata elok-elok balik, kerah, mangkak, tak boleh makan. Akhir orang kata, kalau ustaz nak beli durian, ustaz beli tu, ada rumah dekat tu, belakang rumah mereka tu pokok durian saja, beli situ. Akhirnya pada hari Jumaat, saya pun dengan ustazah, kami pun pergilah cari durian di rumah orang duduk, yang orang sebut tu. Sampai-sampai di rumah orang ni, bagi salam, satu orang perempuan keluar. Jadi kita pun menyampaikan hajat, kami nak beli durian. Dia kata, tak apa ustaz, masuk dulu. Masuk dulu. Durian tu kutu-kutu je. Nak banyak mana pun ada kalau luruh. Masuk. Sembang. Keluar satu orang perempuan yang sudah sangat tua. Saya rasa macam mak dia. Saya pun tanya, ni mak makcik ke? Dia pun makcik lah. Saya waktu tu saya muda lagi, dalam akhir 20-an. Saya kata, mak makcik ke? Dia kata, tak, mak mentua, mak suami.
Suami tak ada dah. Lama dah meninggal. Duduk belah mak ni, mak mentua. Dia nak pergi mana tu? Rumah dia sebelah. Allahumma salli ala. Malam-malam dia main tumpang tidur. Siang dia balik. Tu makan semua saya masak. Allahumma salli ala sayyidina. Dia jaga orang tua tu sebab orang tua tu ialah mak suami dia. Dia kata tak ada siapa nak jaga, saya jaga. Baik. Tu saya buat renungan. Hebat. Dia jaga mak suami dia seperti dia jaga mak dia sendiri. Pasal mak suami dia. Faham? Bukan mak orang lain, mak suami dia. Suami dia Tuhan tulis mati dulu. Tak sempat nak jaga mak. Dia tinggallah mak suami tu dekat dia, mak mentua dia. Dia jaga macam mak dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Jarang kita jumpa orang yang boleh buat macam tu. Tak apa. Lepas tu pergi ambil nerian. Cari yang belakang ambil himpun. Saya nak bayar. Dia kata, Ustaz hari ni saya tak ambil duit. La ilaha illallah. Nak bayar ni. Tak, bukan Ustaz, memang hari Jumaat saya tak ambil duit. Hari Jumaat semua derian yang luruh saya sedekah pahala untuk suami saya. Nampak tak perempuan yang solehah? Pahala untuk suami saya. Maknanya dia masih boleh berkhidmat untuk menyambung pahala suami yang tak sempat ataupun yang dah tak boleh dibuat oleh si suami. Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya duk makan selama ni, rezeki selama ni sebenarnya suami saya. Dia yang tak nak buka derian tu. Semua tu dapat beratus-ratus, dah ribu setiap bulan. Dia kata, hari Jumaat saya tak ambil duit. Semua untuk suami saya. Susah jumpa je orang fikir macam tu. Maknanya dia menghargai nikmat yang Allah bagi melalui suami. Jadi subhanallah. Tentulah buah tapi siapa orang perempuan susah masuk dalam syurga. Yang pertama sebab tak ada ilmu. Yang kedua dia anggap suami dia sama taraf dengan dia, sedangkan mana sama taraf, umur mungkin sama, orang mungkin sama-sama orang, tapi si suami pegang kunci syurga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, setiap orang isteri yang mendapat keridaan suami, dia akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan mereka akan duduk syurga, dalam syurga esok bersama-sama. Berpandukan hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut sebaik-baik kamu, orang yang paling baik di kalangan kamu, siapa paling baik dengan isterinya. Dan aku ialah orang yang paling baik dengan isteriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada hadis ini timbul perkara-perkara hukum. Orang perempuan bila mana suami dia mati, dia kahwin lagi. Maknanya dia ada dua suami. Esok dalam syurga esok, hak mana suami dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dua pendapat ulama di situ. Yang pertama, pendapat yang pertama ialah suami terakhir. Kalau seorang tu sayang pada suami yang pertama, dia tak kahwin. Kalau dia pegang macam tu. Sebab dia sayang pada suami yang pertama, dia nak duduk dengan suami itu dalam syurga esok. Contohnya isteri Ustaz Ibrahim Libya. Ustaz Ibrahim Libya difatwakan oleh ulama Kedah pada ketika itu, semua yang mati di Mali itu mereka adalah syuhada.
Pak Long saya, dia urus jenazah memali sampai di Perik Panjang, Masjid Perik Panjang tu maghrib, mengurus untuk disimpan, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Perik Panjang. Waktu lepas angkat jenazah Ustaz Ibrahim tu, darah lu nitik lagi, darah lu turun lagi. Mana hidup? Dia hidup. Dia pegang angkat ni, tulang isi-isi punggung lembut, macam bukan macam orang mati. Memang dia syuhada. Jadi isterinya mengambil putusan dan masih ada, dia tak akan berkahwin lain. Sebab dia berkahwin dengan bukan sebarang orang. Dia kahwin dengan syuhada, dengan asyahid. Dan cari mana? Maknanya tinggi terang mana pun suami dalam syurga, isteri akan duduk sekali. Faham tak? Maknanya kalau si suami itu duduk syurga Firdaus, ikutlah isteri duduk syurga Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau suami duduk di syurga Jannatul Naim, dia akan duduk di syurga Jannatul Naim lah. Tu yang katakan hebatnya isteri orang yang soleh-soleh dan juga para syuhada. Pendapat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suami dia dalam syurga esok, hak mana paling baik dengan dia di dunia? Hak pertama, kadang-kadang ada satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa kahwin dengan dia, semua mati. Hak pertama tu matilah. Atau orang menikah pula dengan dia, duduk tak lama mati. Lepas tu orang pun kahwin pula dengan dia, mati. Lepas tu orang tak boleh nikah lah, takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 3 orang suami. Jadi hak mana satu yang akan duduk dengan dalam syurga esok? Siapa di antara 3 tu yang paling baik dengan dia? Allahumma salli ala. Sebab itu orang lelaki kerana masuk syurga jadi suami paling baik. Seperti mana Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Matilah Abu Salamah. Bila mati Abu Salamah, Nabi suruh Ummu Salamah kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata, kalau siapa-siapa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau benda tu hilang, Allah ganti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang lebih baik daripada tu, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan sebab mati Abu Salamah, saya akan dapat paling baik Rasulullah. Ya, kamu akan dapat paling baik daripada Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, mana ada paling baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah lah yang paling baik sekali. Maknanya Abu Salamah tu masuk syurga. Pas isteri dia buat confirmation bahawa suami dia suami yang paling baik. Baik. Tapi oleh kerana Nabi suruh kata, dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam kepala tak ada siapa yang lebih baik pada Abu Salamah. Mana ada suami terbaik. Tengok lepas itu, lepas habis Aidah, Nabi minang dia. Dia Nabi yang pinang dia. Terkejut dia. Nabi pinang aku. Waktu tu dia bukan menolak pergi dengan Nabi, tapi dia berasa dia tak sesuai dengan Nabi. Sebab dia rasa dia siapa. Dia kata, Rasulullah, macam mana saya nak terima lamaran kamu? Saya ni berasa tak padan dengan Nabi. Apa tak padan, kata Rasulullah? Rasulullah, anak saya ramai. Kata Rasulullah, anakku tak ramai. Anakku ramai tak? Sama. Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tua dah, aku tak tua. Habis, ya Rasulullah,
Saya ni cemburu Rasulullah, kuat cemburu. Betul, tak apa tu, aku doa. Habis. Akhirnya dia terima pilihan Rasulullah, dan dia satu orang, dia min ummahatil mukminin, yang semua isteri-isteri Nabi kalau isu-isu apa lepas kerujuk kat dia. Pasal lepas tahu dia tak cemburu sebab doa Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Nak abang kata Ummu Salamah confirm kan Abu Salamah paling baik. Jadi para suami yang dengar kuliah ni, tanya isteri dia, yang abang terbaik tak? Abang ni angkat best ni, syurga lah suami dia. Kalau dia tanya yang abang baik tak? Abang macam ni, lingkup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi para suami, berjuanglah untuk jadi suami-suami yang baik. Para isteri, masalah sama, lebih lagi kena jadi isteri yang salihah. Isteri salihah ni, Nabi kata ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nabi kata dunia ni harta benda, sebaik-baik harta benda dunia ialah wanita salihah. Dunia ni harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi kata sebaik-baik harta benda dunia ialah perempuan yang salihah. Jadi beruntunglah siapa yang mendapat isteri yang salihah. Nak kenal lah isteri salihah tu macam ciri-ciri dia. 3 alamat. Idza nazarta ilaiha sarratka. Itu tanda pertama. Kalau kamu tengok dia, kamu seronok. Sarratka, mengembirakan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia patuh, dia taat, dia ahli ibadat, dia tolong kita buat taat, dia jaga anak kita, dia jaga keperluan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia mengorbankan diri dia untuk kita. Pengorbanan dia kita tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang tengok isteri dia, dia seronok, susah hati, ataupun ada masalah, suami dia itu dirawat oleh isteri dia. Abang macam ni abang, begini. Jadi penasihat terbaik. Ciri pertama. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Yang kedua, kalau suruh dia patuh. Dia patuh pada kamu. Suruh apapun tak bantah. Ya bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi janganlah suami mengambil kesempatan atas isteri yang sangat patuh. Pukul 3 pagi, yang goreng cak kotiau. Kesianlah masalah. Siang esok lah, dan lah pagi. Allah, kalau suruh buat kopi okey lagi. No? Jadi, tapi itulah yang dikatakan isteri yang solehah. Suruh buat, tak bantah. Ya bang. Okey. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, idza ghibta anha hafazas an malika, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hafazat an malika wa nafsiha. Waktu hang tak ada, dia jaga harta hang, dia jaga diri dia. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pandai menjaga. Dia adalah orang yang bermaruah, yang jaga maruah diri dia sendiri sesaat suami dia tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hari ini banyak isu-isu yang berlaku. Suami tak ada, jadi macam lain. Satu. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, harta suami dijaga. Jadi, inilah ciri-ciri wanita yang salihah, yang akan menghuni syurga dan terselamat daripada neraka. Okey, terakhir sekali, yang menyebabkan ramai perempuan masuk neraka kerana
perkara yang berkaitan dengan aurah, dengan aurat. Dia bukan isteri siapa-siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak dara lagi, ataupun dia perempuan pertengahan umur, ataupun dia tua lah, suami tak ada. Jadi isunya ialah isu berkaitan dengan aurat. Aurat yang Tuhan jadikan dia sebagai hukum pada orang perempuan ialah sebagai satu ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang lelaki akan terpanah dengan dia melihat kepada perempuan. Sebab tu orang lelaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suruh oleh syarak menundukkan pandangan mata. Tapi kalau hadapan mata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu seksi sekali, macam mana dia nak melawan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu satu perjuangan pada orang lelaki. Tapi orang perempuan tu, di asbab orang berdosa, di asbab orang mendapat dosa zina, zina mata, zina hidung dan sebagainya, dia menyebabkan orang berdosa. Dia dosa tak? Dosa. Isu tu isu yang sebenarnya isu yang paling besar bagi semua wanita, tak kira yang bersuami ataupun yang belum bersuami ataupun tak bersuami. Maka itulah yang menyebabkan ramai dimasukkan ke dalam neraka. Banyak Nabi tengok orang pun dalam neraka. Orang tu digantung begini, orang tu dibuat begini, orang tu begini. Dan orang perempuan juga yang menyebabkan banyak masuk neraka adalah kerana mulut. Kerana mulut. Bukan orang lelaki tak mengumpat, bukan orang lelaki tak mengata, tapi orang perempuan lebih daripada orang lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah sebenarnya asbab-asbab yang menyebabkan banyak orang perempuan dilihat oleh Nabi dalam neraka. Tapi sebenarnya bukan berarti tak ramai orang perempuan dalam syurga. Ramai. Sebab orang perempuan ni dibeza dengan orang lelaki dalam satu isu. Orang perempuan lebih condong kepada kebaikan lebih banyak daripada orang lelaki dalam beberapa perkara. Contoh pengajian. Di kampung-kampung kan, kalau kita buat kuliah Yasin ataupun mengajar, kalau pukul 3 petang tu orang perempuan penuh. Orang lelaki tak main. Orang perempuan ni lebih condong pada kebaikan lebih banyak daripada orang lelaki. Kalau orang promosi, sedekah, infak, orang perempuan pakat lumba-lumba bagi. Orang lelaki ni dia ada ego sikit. Saya ingat waktu kami di Mesir, waktu tu berlaku peristiwa Bosnia Herzegovina. Jadi satu himpunan jemaah Islam memberi satu ceramah. Orang perempuan duduk di atas, orang lelaki duduk bahagian bawah masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sewaktu mana habis ceramah, dibuka ruang untuk sumbangan dan juga infak. Waktu orang duduk kutip derma tu, di atas tu menghujan emas dan perak. Bali tu, Bali bawa rantai apa semua tu dia. Mana orang perempuan jangan, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau mereka kena jalan yang mereka lalui, mereka terbaik lagi daripada orang lelaki. Sebab itu Tuhan buat orang perempuan sekalipun tak pernah jadi Nabi, seorang pun tak ada orang perempuan jadi Nabi, tetapi daripada perut mereka lah lahir Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Orang perempuan dan orang lelaki, lebih banyak orang lelaki gugur sebagai syuhada dibanding orang perempuan. Tapi ingat bahwasanya syuhada pertama ialah orang perempuan, iaitu Sumayyah.
Mana orang perempuan ada tempat yang terbaik pada sisi Allah. Orang lelaki pun ada tempat yang terbaik pada sisi Allah kalau kena posisi dia. InsyaAllah semua wanita yang dengar kuliah kita pada hari ini ahli syurga. Amin. Semua akan masuk syurga. Syurga Musa'adah Sayyidina Muhammad ialah impian kita yang terakhir. Sebab di sana kita akan melihat wajah Tuhan kita. InsyaAllah. Maka orang perempuan jagalah hati. Jagalah hati, jaga diri, bagi bersih, bagi elok. Untuk layak masuk ke syurga. Syurga tu mahal. Tukarannya diri kita sendiri. Jadi kita kena bagi menjadi diri kita mahal. Kata Pak Sumit, bagi jadi diri kita tu mahal. Bagi mahal. Tukarannya ialah syurga. Nak beli syurga dengan diri sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka wanita para muslimah, saya teringat waktu saya budak-budak dulu, pernah terbaca dalam majalah, sebaik-baik perempuan ialah yang tidak melihat lelaki dan lelaki pun tidak melihat dia. Itulah wanita yang terbaik di akhir zaman. Wanita solehah di akhir zaman, kata ulama, seperti nak cari gagak yang putih. Gagak semua hitam, kita pergi Penang kan, tepi laut gagak semua hitam. Pernah jumpa gagak putih? Ada, tapi sukar dicari. Maka para muslimah sekalian, para muslimat, jadilah yang terbaik dan jadilah umat yang Nabi kita sangat berbangga dengan dia. Nabi kita sangat berbangga dengan dia di atas kesolehan dia. InsyaAllah. Hari ini kita tengok ramai orang perempuan yang pakai purdah. Tapi jangan jadikan purdah itu sebagai satu fashion. Jadikan dia satu alamat kepada kesolehan dia sebagai seorang wanita solehah. Dah pakai purdah, jangan highlight diri. Ada senang ni dalam Instagram, tunjuk gambar dia, video dia. Apa guna pakai purdah? Jadi tak guna pakai purdah kalau nak tunjuk ke orang, tak perlu. Jadi jadikan kita ialah wanita yang Nabi kita bangga. Kalau highlight diri kat orang, Nabi seronok lah. Taib. Takut-takut Nabi tak mengaku. Kita adalah umat yang Nabi kita banggakan. Kita duk perasan Nabi banggakan dengan kita. Tengok Nabi tak berbangga pun. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih pada perindu syurga daripada Ipoh yang menunjukkan balik kita pada hari ini. Mudah-mudahan perindu syurga akan masuk syurga. Amin. Akan dibuka hatinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusan hidup dunia dan akhiratnya, selamatkan dia pada malapetaka dunia dan juga akhirat. Jadikan keluarganya dan semua yang berdamping dengannya ialah teman-teman ahli keluarga yang sama akan masuk syurga Allah. Amin. Dan selamat daripada neraka Allah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
dekat ni